نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Terima kasih kepada majlis pengurusi yang surau Assalam Kampung Jiboy, yang saya hormati penasihat surau Assalam Datuk Haji Nazmi bin Musa, Bazar Ahli Jurukuasa surau Assalam yang saya hormati juga lagi saya kasihi Tuan Haji Zuhaidi bin Abdul Wahab, saya anggap sebagai guru saya yang memberikan saya mewakili surau Assalam, memberikan saya peluang untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan pada malam ini sempena memperingati sambutan Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat tahun hijrah kali ini. Dan nampaknya seperti mana disebutkan oleh tadi, kita dengar surau Assalam juga ada beragak sebagaimana yang diadakan di peringkat negeri juga. Jadi alhamdulillah, untuk melengkapkan lagi sambutan Maulid Rasul itu, pada malam ini saya dengan sukacita dan rendah diri berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sebahagian daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikannya untuk kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semasa saya mengajar di Seremban dulu, Ustaz Zuhaidi kerap memanggil kami untuk bengkel-bengkel khusus-khusus melibatkan guru-guru pendidikan Islam. Antara yang saya masih ingat dan segar dalam ingatan saya ialah beliau mencadang kepada kami untuk mendalami salah satu buku sirah yang dianggap mengandungi banyak maklumat yang boleh dijadikan sebagai panduan oleh guru pendidikan Islam. Judul karya itu ialah Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum ialah sebuah karya yang disusun oleh Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi. Kisah Ar-Rahiqul Makhtum ini bermula apabila Rabitah Alam Islami menganjurkan pertandingan menulis karya-karya sirah yang penyertaannya dibuka kepada seluruh negara-negara Islam sekitar tahun 70-an masa itu. Setelah diadili oleh para juri, karya Ar-Rahiqul Makhtum ataupun kertas yang penyelidikan yang dihantar oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, yang akhirnya diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum, mendapat tempat yang pertama dalam pertandingan penulisan karya sirah itu. Tempat yang kedua dimenangi oleh pengkarya dari India juga, Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi. Pemilik karya ini berasal dari India, memang orang India pun, mengajar pada masa itu di Al-Jami'ah As-Salafiyah. Nama universiti itu Al-Jami'ah As-Salafiyah. Yang kedua dimenangi juga oleh pengkarya dari India. Yang ketiga dari Pakistan. Arab tak ada. Yang keempat barulah dari Mesir. Yang kelima baru dari Saudi. Jadi pada masa itu ganjaran yang diterima oleh beliau ialah 50,000 rial Saudi. Masa itu besar nilainya, sebagai penghargaan atas kepayahan dan ketekunan beliau
menghasilkan sebuah karya yang dianggap sebagai karya antara karya sirah yang terbaik. Jadi pada malam ini kandungan penyampaian saya ambil sebahagian besarnya daripada karya inilah Ar-Rahiqul Makhtum. Boleh jadi ada kekurangan juga di sana sini. Saya mohon maaf atas salah dan silap. Saya cuba sedaya upaya untuk menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan maklumat yang saya gali dan saya peroleh berdasarkan tahap keilmuan yang saya ada. Jika tuan-tuan dan puan-puan mendengar daripada orang lain berbeza huraiannya daripada apa yang bakal saya sampaikan, saya mohon maaf atas salah dan silap. Yang maha sempurna ialah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ini sekalipun tajuknya ialah sempurnanya ialah Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun pada malam ini saya berhasrat untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bukan lagi tentang Maulid Ar-Rasul, satu lagi peristiwa yang tidak boleh kita lupakan juga berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Sebenarnya yang kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diputerakan dalam bulan Rabiul Awal. Satu lagi peristiwa besar juga dalam sejarah Islam ialah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam yang juga berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Jadi kelahiran dan kewafatan ni dua peristiwa yang sangat penting. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan telah biasa disajikan dengan kisah-kisah yang terkait dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun pada malam ini saya berhasrat mengalih sedikit ingatan tuan-tuan dan puan-puan kepada wafatul Rasul ataupun kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang penting apabila kita menyambut Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah pengajaran ataupun iktibar yang kita dapat daripada sirah baginda. Kalau bukan Maulid Rasul pun kita ingat juga sirah baginda ni. Cuma bila kita adakan sambutan seperti ini memberikan kita semangat dan motivasi untuk mengukuhkan ataupun kita mengamalkan apa yang kita pelajari daripada sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tahu tak ada seorang pun tokoh dalam dunia ini yang dikaji serba-serbi. Serba-serbi dikaji. Kalaulah kata ada orang yang taksub kepada Hitler macam kata. Orang kaji Hitler ni perjuangannya, tapi orang tak kaji Hitler ini, adakah Hitler ni masuk tandas, keluar tandas kaki kiri ke kanan. Mana tak dikaji sampai ke tahap tu. Katalah orang menobatkan Marco Polo sebagai pahlawan terbilang yang memperjuangkan nasib orang susah. Dia ambilnya, katanya lah, saya pun tak jumpa Marco Polo ni, katanya dia ambil harta orang senang, dia agih kepada orang susah. Jadi dianggap hero lah pada zamannya. Hari ni pun kalau orang nak kaitkan dengan nak diteladani lah sikap yang macam ni, kadang-kadang orang sebut juga Marco Polo. Tapi Marco Polo ni pun tak adalah boleh dikaji sampai ke tahap dia ini makan tangan kiri ke tangan kanan, ataupun sebelum tidur dia gosok gigi ke tidak, apa yang dia baca bangun tidur, ataupun apa yang dia baca sebelum tidur. Mungkin juga ada orang dia cenderung ataupun meminati Kemal Atatürk. Kemal Atatürk yang dianggap sebagai tokoh pemodenan Turki. Okay? Banyaklah sumbangan Kemal Atatürk ni, walaupun mungkin sebahagian besar daripada kita semua tidak bersetuju dengan apa yang dia buat. Tapi Kemal Atatürk ni di Turki dianggap sebagai bapa yang bawa pemodenan. Namun walaupun dikaji di syahsiah ataupun peribadi Kemal Atatürk ni ditulis, perjuangannya itu ditulis, tetapi orang tak kaji Kemal Atatürk ni, dia tidur dia beralaskan bantal tangan kanan ke atau beralaskan bantal tangan kiri. Dia tidur menghadap kiblat ke tidak? Adakah dia ni ketika nyarung baju, dia nyarung tangan kanan dulu ke ataupun tangan kiri dulu? Kemal Atatürk masuk surau, kalau dia masuk surau lah, atau masuk masjid, masuk kaki kanan ke masuk kaki kiri? Apakah makanan kesukaan Kemal Atatürk? Apa Kemal Atatürk? Jadi orang tak kaji sampai ke tahap tu. Satu-satunya insan terbilang yang dikaji serba-serbi ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Tak ada lagi tokoh di dunia ini yang boleh menandingi kehebatan insan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita hari itu ada sebuah surau tu, saya tengok bulan Rabiul Awal ni siap diberikan tajuk-tajuk yang khusus. Kalau katalah penceramah A, apa tajuk yang dikupas? Penceramah B, tajuk apa dikupas? Tajuk semuanya terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah masjid tu saya tengok pula mengupas kitab Syama'il saja. Syama'il Muhammadiyah tu dikupas. Kuliah zuhur, kuliah ataupun kuliah-kuliah tertentu ni, penceramah yang datang hendaklah mengupas kitab Syama'il. Cukup baik. Di macam-macam cara lah yang dilakukan oleh masyarakat kita untuk memperingati junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mulakan penyampaian saya tentang sebagaimana yang saya sebut tadi, kisah tentang kewafatan baginda. Setiap tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dalam bulan Ramadan selama 10 hari. Beriktikaf ni makna duduk di masjid lah. Duduk di masjid mengkhususkan waktu untuk beribadah selama 10 hari. Tapi iktikaf baginda ni tuan-tuan dan puan-puan tak macam iktikaf kita. Kita datang kejap je. Datang malam, lepas tu balik kan. Duduk sekejap pun, itu pun bangga mek lah. Itu pun dah masuk dalam Facebook dah. Dah masuk dalam media sosial lah. Sekarang nak minat Facebook ni kan, dah masuk dalam media sosial dah. Alhamdulillah dah iktikaf dari ni tu. Itu tak tahulah macam mana kita punya niat ni. Kalau setiap langkah kita nak pergi ibadah pun, kita nak sebarkan kepada orang. Tapi niat kebaikan dan niat sebaliknya ni hanya Allah SWT yang Maha tahu. Kita tak ukur orang. Tapi seharusnya kita muhasabah dari segi itulah. Nabi SAW kalau beriktikaf, iktikaf betul-betul. Hanya keluar untuk keperluannya, lepas tu masuk balik. Okay. Jibril AS akan turun menyemak bacaan Quran baginda SAW sebanyak 1 kali. Ini amalan setiap tahun. Okay. Jadi kita berguru Quran, ada cikgunya, ada gurunya lah bila kita belajar Quran ni. Jadi guru Quran kita tu akan membetulkan kita punya bacaan. Okay. Sampai satu tahap kita pun beralih guru. Guru meninggal, belajar guru lain pula. Nabi SAW guru Qurannya ialah Jibril AS. Jadi Jibril bertugas, sebab Jibril ialah malaikat yang bawa wahyu. Jibril bertugas tiap-tiap tahun akan menyemak bacaan Quran Nabi SAW. Masa itu Quran tak ditulis ataupun dikarang, dibukukan macam kita lihat sekarang. Quran hanya diingat, dihafal dalam dada saja. Maknanya hafalan Nabi SAW ni tentulah hafalannya sangat baik, jauh lebih baik daripada kita. Tapi disebabkan Jibril AS ni pembawa wahyu, maka hafalan tersebut perlu disemak. Semak dan adalah dibetulkan. Okey. Jibril AS membetulkan bacaan Quran Nabi SAW ni. Kita pun ambil sempena kaedah ini barangkali. Kita pun mengadakan tadarus. Setiap kali bulan Ramadan kita mengadakan tadarus. Okay. Tadarus ni iaitu kaedah belajar saling mempelajari maknanya. Okay. Saling mempelajari dalam konsep tadarus ni. Maknanya tadarus ni kalau kita buat duduk dalam satu kumpulan, setiap orang baca, tapi tak ada siapa yang dengar, tak ada siapa yang semak. Yang membaca itulah yang mendengar, yang membaca itulah yang tahu dia salah ke betul. Jadi itu tak sampai ke tahap tak memenuhilah konsep tadarus ni. Dia kira baca lah, kira baca Quran, pahalanya ada. Kalau kita nak ikut betul-betul kaedah tadarus ni, macam tadilah duduk dalam kumpulan, ada yang baca, ada yang dengar. Lambek lah, tak apa. Kalau satu hari dapat beberapa ayat je, tak apalah, kita akur lah. Kerana dalam kumpulan ni tadi ada macam-macam tahap. Tapi yang ialah mungkin nak dikelompokkan ni, mana yang yang pertengahan tu mungkin sama pertengahan lah. Kalau yang advance tu letakkan. Kalau advance letak sama yang baru nak mula ni, kan kawan tu baru bismillah ya dah tak betul lah. Bismillahirrahmanirrahim sini roh dia kata roh sini ada. 2 malam kawan tu pun tak datang lagi dah. Semua yang salah kata. Walhal itu je nak betulkan, tapi agak
Baru nak buka mulut dah salah, tak ada. Baik baca sendiri je ke rumah. Tapi pada tahun yang ke-10 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selama 20 hari dan malaikat Jibril pula menyemak bacaan Quran baginda sebanyak 2 kali. Jadi berbezalah. Tahun ke-10 Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11, Tahun ke-10 Hijrah bulan Ramadan Syawal kan, lepas Syawal Zulqa'dah, lepas tu Zulhijjah, lepas tu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maknanya ini kira Ramadan yang terakhir lah ni. 10 Hijrah ni kira Ramadan yang terakhir. Kurang lebih 5 bulan sebelum baginda dipanggil menghadap Allahu Rabbul Alamin. Jadi nampak di sini ada perbezaan lah. 1 kali berubah kepada 2 kali itu ada perbezaan di situ. Jadi Nabi SAW pun dah agak lah ini ada petanda lah kenapa penyemakan ni berlaku 2 kali dan bukannya sekali. Lepas bulan Ramadan, bulan Syawal, Zulqa'dah, lepas tu masuk Zulhijjah, bulan Haji. Nabi SAW bersabda ketika Haji Wada', ada yang menyebut Haji Wida'. Saya belajar daripada saya bersama Datuk Haji Umar Yusof bin Haji Ahmad, beliau sebut Haji Wada'. Jadi saya pun sebut Haji Wada' jugalah. Haji Wada', dalam Haji Wada' baginda bersabda, saya tidak pasti, yang maksudnya dia kata saya pun tidak pasti. La'alli la alqakum ba'da ami hadha bihadzal mawqif abadan. Saya pun tak pastilah boleh jumpa ke tidak kamu semua dalam situasi seperti ini, yakni situasi musim haji pada tahun hadapan. Kemudian Nabi SAW bergerak ke Jamrah Al-Aqabah, tempat melontar. Baginda bersabda, khudhu anni manasikakum. Belajarlah betul-betul daripada aku cara mengerjakan haji. Sebab baginda kata, fala'alli la hujj ba'da ami hadha. Boleh jadi lepas pada ni saya tak ada haji lagi dah. Dalam waktu tersebut, ketika hari tasyrik, turunlah surah An-Nasr. Surah An-Nasr iaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr, An-Nasr ni bermaksud dia boleh jadi kemenangan pun boleh. Dalam maksud yang lain, An-Nasr ni pertolongan pun boleh. An-Nasr, bila surah ini turun salah satu hari tasyrik. Hari tasyrik ni ialah 10 raya 11, 12, 13 lah. Salah satu pada hari tasyrik surah ni turun. Baginda pun faham itulah tanda perpisahan. Habislah cerita bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar. Pada bulan Safar, dah masuk tahun baru dah ni. Bulan Zulhijjah habis tutup tahun 10. Kemudian pindah tahun baru, tahun 11, Muharram, Safar. Bulan Safar tahun 11 Hijrah, Nabi SAW pergi ke Bukit Uhud. Bukit Uhud, di sana baginda berdoa untuk para syuhada. Doanya itu seolah-olah dipahami pada doa tu, doa macam nak mengucap selamat tinggal. Orang yang hidup nak mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang telah pergi. Seolah-olah dipahami di situ. Dalam riwayat mengatakan demikian. Okey. Ini Bukit Uhud lah, kalau kita lihat dari tuan-tuan dah biasa pergi umrah tahu kedudukannya di mana. Bukit Uhud ni besar. Kalau antara Masjid Nabawi dengan Jabal Bukit Uhud tu, ini kalau zaman sekarang kita nampak lah celah-celah mana ujung tu, itu pun kita nak pergi pun jauh juga jalan. Seterusnya Nabi SAW bersabda lagi tentang Al-Haud. Tentang Al-Haud. Al-Haud ni ialah telaga yang dikhususkan untuk Nabi SAW. Haudukas kita dalam Barhaban tu ada disebut Haudukas safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Haudukas safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Haud, telaga engkau wahai Rasulullah
Safi mubarrad, bersih, elok, segar, sejuk. Wirduna yauman nusyuri, kami minum pada hari kiamat. Nabi SAW dianugerahkan 2 telaga. Satu telaga sebelum as-sirat, yakni jembatan yang dibentangkan dalam Sahih Bukhari menyebut jembatan ni bawahnya neraka. Jembatan ni kena lalu jembatan, semua kena lalu jembatan ni. Bawah neraka. Inilah yang dikatakan jembatan ni saiznya tu terlampau halus. Saiznya terlampau halus, nak meniti atasnya sangatlah susah. Satu telaga baginda sebelum as-sirat yang saya sebutkan dalam haud ni tadi, haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, telaga Nabi ini ialah diletakkan dalam syurga. Inilah yang dinamakan sebagai Al-Kautsar. Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kalimah Al-Kautsar di situ ada beberapa maksud lah. Satu, Al-Kautsar bermaksud dengan maksud Al-Khairul Katsir, kebaikan yang sangat banyak. Yang kedua, Al-Kautsar bermaksud nama telaga tu. Wah, menurut pandangan mufassirin, ya. Jadi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam satu yang terletak sebelum as-sirat, sebelum jembatan ni tadi. Yang kedua, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Al-Kautsar yang ditempatkan dalam syurga. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita cerita telaga ni, kita tak boleh fikir telaga ni macam telaga kita ambil air masa kecil tu, timba ada bulat dah. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak sama langsung dengan telaga yang kita fikir ataupun telaga yang pernah kita tengok sebelum ni. Telaga ini istimewa, dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada, bukan berdasarkan, saya pasang ya. Oh, situ apa ni? Tak ingat lah pasal. Okay, terima kasih Ustaz. Telaga atau perigi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sama sekali berbeza dengan apa telaga yang pernah kita lihat atau yang kita tengok, yang kita terfikir, yang pernah kita saksikan semasa di dunia ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya Nabi SAW bersabda lagi yang bermaksud, aku diberikan mafatih khazainil ard. Mafatih khazainil ard. Aku diberikan anak kunci khazanah bumi. Maksudnya anak kunci khazanah bumi ini ialah, antara pandangannya lah, khazanah bumi itu maknanya kalau nak segala kekayaan tu ada anak kuncinya pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata baginda, aku diberikan pilihan sama ada menjadi raja atau nabi, raja dan nabi, ataupun menjadi nabi dan hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberitahu supaya bersikap tawaduk, aku terus memilih sebagai nabi dan hamba. Maka sampai hari ini kita menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di abd ni maksud hamba lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang baginda sendiri memilih, biarlah baginda menjadi nabi dan menjadi hamba. Dia beri peluang menjadi raja dan nabi, baginda tak nak. Bukanlah bererti nabi yang seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihi wassalam. Mereka ni nabi yang berkuasa. Ada dapat jadi raja dan juga dalam masa sama memang nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak.
Walaupun diberikan pilihan, baginda memilih sebagai nabi dan sebagai hamba. Dan baginda bersabda lagi yang bermaksud, demi Allah, aku tidak takut kamu menjadi syirik selepas aku wafat. Tapi yang kamu bimbang ialah kamu berlumba-lumba mengejar khazanah bumi. Artinya kebimbangan Nabi SAW itu bukanlah orang meninggalkan Islam tu satu perkara yang besar. Tapi baginda juga dalam masa yang sama bimbang kalau orang sanggup berperang ataupun orang sanggup bermusuh demi mengejar khazanah bumi ini. Ya, ni khazanah bumi ini ialah mengejar harta lah maksudnya tu, ya. Orang sanggup bermusuh, sanggup berperang demi mengejar harta. Ni permulaan sakit Nabi SAW pada 29 bulan Safar tahun 11 Hijrah, iaitu hari Isnin. Nabi SAW menziarahi satu jenazah di tanah perkuburan Al-Baqi'. Baqi' ni duduknya di sebelah Masjid Nabawi. Dari Masjid Nabawi kita nampaklah Baqi' itu, kita boleh jalan kaki. Ketika pulang, baginda diserang, diuji dengan sakit kepala. Ini sakit inilah yang menjadi permulaan kepada sakit-sakit seterusnya sampai membawa kepada kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak ceritanya ialah nak bawa kepada kewafatan baginda ni bukan sakit yang borek-borek lah. Sakit kepala pun boleh menjadi asbab juga. Kita ini macam ada sakit kepala tak? Kalau ada tu ingat-ingat ya. Sakit kepala ini Nabi SAW ni jarang sakit lah. Kita baca, yang sebagaimana yang direkodkan oleh ulama sirah, kalau kita baca kan, mana sakit, ada sakit, kena sihir pun ada. Yang kisah Labid bin Asam tu kan kena sihir. Yang qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Naffatsat artinya wanita yang meniup pada simpulan. Dia nak jadikan, nak gunakan sihir kepada Nabi SAW. Mana Nabi SAW adalah kena sihir, ada sakit, tetapi tak banyak lah. Macam kita kan 6 bulan sekali ambil darah, lepas tu pergi jumpa doktor pula, kemudian habis sekali pekso, ambil kolesterol. Lepas tu itu kita lah, rutin kita macam tu. Nabi SAW kita baca mungkin disebab baginda ini banyak menjaga serba-serbi dari segi banyak aspek yang dijaga oleh baginda ini. Sakit kepala lepas tu menyebabkan jadi demam. Bila demam, suhu badan pun meningkat. Jadi bagi mengurangkan kepanasan di tubuh ni, kepala baginda pun dibalut dengan kain. Makanya kain tu kain yang dilombapkan. Lepas tu kain tu mungkin porah ke apa, kemudian letak dekat bahagian dahi ke atas sampai kepala dengan tujuan bagi menurunkan suhu ni. Okey. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah pada minggu yang terakhir, ya. Minggu yang terakhir ni maknanya dalam tempoh tadi itu demam, dia tak berapa, dia qobah, lepas itu demam balik, qobah. Minggu yang terakhir, yakni ialah dalam tempoh demam qobah yang tadi, sampailah baginda sallallahu alaihi wasallam sakitnya itu bertambah berat. Baginda pun bertanya kepada isteri-isteri baginda. Isteri ramailah pada masa itu. Baginda bertanya, Aina ana ghadan? Di manakah saya besok? Yakni besok ni giliran di rumah siapa? Sebagian ulama mengatakan bahawa percakapan ini ataupun sabda ini dilafazkan, dituturkan oleh baginda di rumah Maimunah binti Al-Harith. Maimunah bintu Al-Harith yang dikahwini oleh baginda
pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijrah. Okey. Masa tu belum disebabkan keadaan kesihatan yang kurang menentu tadi, baginda ni adil. Semasa sihatnya baginda sangat adil menjaga giliran sesama isteri ni. Okey. Tapi bila sampai satu tahap tu, baginda bertanya, di manakah saya besok? Ini giliran di rumah siapa sepatutnya? Mungkin giliran baginda ni, mungkin kita pun tidaklah pergi analisis lebih jauh. Mungkin giliran baginda ni mengikut hari. Mengikut hari. Sini satu, ya. Okey. Bila dah macam tu, isteri-isteri baginda memberikan peluang kepada baginda untuk memilih rumah, mana-mana rumah untuk baginda pergi berehat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih rumah Aisyah radhiyallahu anha. Okay. Kalau ikut yang di ilustrasi yang dibuat oleh pelukis lah, ada ini gambaran pelukis saja, ya. Tidak menggambarkan situasi sebenar lah. Kalaulah yang tu, yang tanah tu kan, itu dianggap macam kubur. Itulah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang katil tu, baginda dengan Aisyah radhiyallahu anha ni, apa yang kita faham daripada karya sirah, rumah ni tak ada bilik. Macam rumah kita kan ada bilik kan, masuk mula-mula ruang tamu dulu, lepas tu baru bilik, lepas bilik dapur lah kot, ya. Lepas tu serambi tu. Rumah baginda dengan Aisyah radhiyallahu anha ni, di gambaran pelukis, rumah ni macam tak ada bilik. Mungkin ada juga betulnya, sebab baginda dengan Aisyah radhiyallahu anha, mereka tidak dikurniakan cahaya mata. Kalau yang lain-lain tu kan, isteri-isteri yang lain ni kebanyakannya ibu tunggal. Ibu tunggal ni contoh, ya, macam Ummu Salamah. Ummu Salamah, bila Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah dipinang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah tu ada anak Salamah ni. Salamah tu lelaki lah, kita kalau Salamah perempuan ni tak. Salamah ni lelaki. Ummu Salamah, Abu Salamah ni menunjukkan bahawa Ummu Salamah ni ada anak ni. Anak daripada hasil perkahwinan yang terdahulu sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu satu contoh lah. Demikian juga isteri-isteri yang lain. Namun dengan Aisyah radhiyallahu anha ni gadis. Baginda menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, sepanjang perkahwinan mereka tidak dikurniakan cahaya mata. Jadi rumah ni ada katil tu, lepas tu kubur. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, itu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni dufina haitsu qubid. Di mana nyawa dicabut, di mana menghembuskan nafas terakhir, di situ dikebumikan. Macam kita kan bawa pergi surau, semayang, lepas tu bawa pergi kubur, naik band, ya. Ada saya tengok satu surau tu, dia lain sikit. Dia band je saya tengok estima lah, satu surau tu. Jadi saya fikir kalau kita hidup tak naik estima pun tak apa. Dia mungkin tinggal satu tempat, ya. Kadang kita betul. Nanti saya ingat lagi satu, mungkin bel payo pun besok ni, ya. Serta naik motor kat sini, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi jenazah Nabi yang mulia ni, bila baginda menghembuskan nafas yang terakhir, jenazah baginda yang mulia tu diangkat, lepas tu digali dekat dengan tempat pembaringannya. Dekat dengan tempat pembaringan tu. Artinya tidak dibawa keluar ke masjid lah. Kan rumah tu belakang masjid je. Dia macam ni, kan ada masjid depan, lepas tu kan ada tabi, lepas tu belakang tu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tompek kubur ni jam tu. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam, jenazah baginda tak dialihkan jauh. Angkat jenazah baginda yang mulia, lepas tu gali yang belahat, gali kubur yang belahat, kemudian dikebumikan di situ. Dia tidak dipindahkan ke tempat yang jauh, ya. Dari rumah Maimunah ni tadi, sebagaimana yang diriwayatkan, okay,
oleh sebagian ulama, bila baginda bertanya, di manakah saya besok, mana saya besok ni, baginda SAW pun keluar dari rumah Maimunah radhiyallahu anha, berjalan dengan dipimpin oleh Al-Fadl bin Al-Abbas dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Al-Fadl ni sepupu, Ali bin Abi Talib pun sepupu. Ali bin Abi Talib sepupu dan juga menantu. Fadl ni tidaklah, Al-Fadlu ni sepupu saja. Okay. Jadi Al-Fadlu bin Al-Abbas anak kepada Sayyidina Abbas. Al-Abbas ni adik-beradik dengan ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Abu Talib pun adik-beradik dengan ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah tu. Jadi Abdullah ni adik-beradik Abu Talib dan Abbas lah. Ramai lagi yang lain. Di sepupu-sepupu ni lah yang membantu memimpin baginda keluar dari rumah yang sebelum tu untuk pergi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, berjalan dengan cermat dalam keadaan kepala dibalut. Kepala balut ni mungkin saya sebut mungkin dengan sebab damam tadi. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, Al-Fadlu ni memang kita kira macam mendampingi baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah baginda wafat, dan memandikan jenazah Nabi pun Al-Fadl juga. Yang mandi jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ni dah ya, mandikan jenazah Nabi. Antaranya Al-Fadl bin Al-Abbas, kemudian Abbas sendiri, pak saudara. Lepas tu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lepas tu Qutham, seorang dia adik-beradik dengan Al-Fadl ni, namanya Qusam. Bukan Kusam tau. Qutham dengan sa, ya. Qaf sa mim. Nama ni jarang sikit kita dengar lah. Qutham bin Al-Abbas, adik-beradik dengan Al-Fadl bin Al-Abbas, ni antara beberapa orang yang dipilih untuk memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata ulama, masa mandi jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, semua mata tertutup, balut. Semua mata dibalut, maksubul ainain. Semuanya ni mata ni balut. Kerana baginda tak nak aurat baginda dilihat. Mana mandi tu dalam keadaan macam tu lah. Tidak memandang langsung kepada aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali seorang dia matanya tidak ditutup, iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi kenapa Ali bin Abi Talib tak payah tu? Katanya Nabi SAW sangat percaya pada Sayyidina Ali ni. Sayyidina Ali ni takkan cerita apa-apa tentang Nabi SAW. Dia, Sayyidina Ali pun pejam mata juga, tapi kepercayaannya itu sampai lain pun percaya ya. Tapi kepercayaan kepada Sayyidina Ali ni itulah tak sampai ke tahap tak perlu untuk diperlakukan macam orang lain. Jadi jenazah Nabi SAW dimandikan oleh yang paling akhir setelah Nabi SAW, jenazah baginda yang mulia ni dimasukkan ke dalam lahat. Kubur baginda tu berlahat. Okay? Macam kubur kita lah. Kubur kita betul-betul lahat kita. Kubur, maknanya ada bilik di situ, masukkan lahat. Yang paling akhir naik, ini menurut Syekh Dr. Saleh Al-Maghamisi, kata beliau yang paling akhir naik ialah Qutham tu. Qutham adik-beradik dengan Fadl ni, dia yang paling akhir naik. Tengok tu, lepas tu baru naik ke atas. Baik, sambung lagi yang ni. Sampai di rumah Aisyah radhiyallahu anha, bagi Aisyah radhiyallahu anha pun membaca doa dan ayat-ayat yang pernah dihafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, lepas tu Aisyah radhiyallahu anha meniup kepada badan baginda, lepas tu sapu, tiup ke badan, lepas tu sapu lagi. Sapu. Mengharapkan keberkatan doa ni ialah supaya baginda sallallahu alaihi wasallam diberikan kesembuhan. Ini ikhtiar yang dibuat ya. Jadi apa ayat yang dibaca tu? Katanya al-mu'awwidzat. Doa-doa al-mu'awwidzat ni boleh jadi qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kalau al-mu'awwidzat dalam Quran ada mu'awwidzat kan? Mu'awwidzat tu walaupun dia sebut dua, yang qul a'udzu tu dua, al-falaq dengan an-nas.
qul huwallahu ahad, tak ada a'udzu, kita baca qul huwallahu ahad. Tapi bila sebut muawwidzat ada jadi 3. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Okey, mungkin itu yang dibacakan serta doa-doa yang lain. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita potong kisah ni 5 hari sebelum wafat, yakni hari Rabu. Kita ke hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu kan, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin. Jadi 5 hari sebelum wafat. Maknanya sejak daripada hari tu, hari tu sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kesihatannya itulah, dia tidak jadi sihat batu. Dia kesihatannya tidak sampai ke tahap batu. Dia kita kata uzur. Dia uzur. Suhu badan makin meningkat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan para sahabat, hariqu alayya min sab'i qirabin lam tuhlal awqiyatuhunna. Yakni pergi cari air 7 belidi dari qirab. Perkataan qirab, situ qirab kan, saya terjemah kepada belidi. Qirab ni maksudnya ialah bekas yang diperbuat daripada kulit, digunakan untuk mengisi air. Ialah zaman tu pun ada plastik je tak? Aluminium pun tak, saya ingat aluminium tak ada zaman ni. Jadi qirab ni ialah bekas yang digunakan oleh orang Arab untuk mengisi air. Hari ni Arab Bedui masih pakai lagi qirab ni. Qirbah ataupun dia punya pluralnya qirab. Dia jahit tu memang rapat lah. Mana tak toteh lah, air tak keluar lah. Itulah yang Nabi SAW perintahkan para sahabat pergi cari air 7 sekata belidi lah ya, walaupun qirab ni bekas itu buat daripada kulit haiwan ya. Pergi cari, kata ambil. Jadi carilah. Cari air 7 belidi daripada pergi sekitar Madinah tu. Mana pergi ni kita pun tak tahu. Mana pergi ni, pergi tu ke, pergi ni ke. Yang kita tahu pergi Hang Tuah kan, Cape Melaka. Itu pun kata Hang Tuah, Cape Indonesia pun dah juga. 7 pergi, elok agak tak tahu tu. Agak kalau ada lagi pergi ni agak ramai pula orang pinjam ambil air Zam-Zam, pergi cadok air tu kali tak tahu pergi ni. Bawa pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda ni didudukkan. Dibantu, bukan duduk sendiri, dibantu untuk duduk. Sebab keadaan uzur tadi. Lepas tu curah maknanya mandikan tubuh Nabi SAW dimandikan, mandi. Okey. Saya ada satu orang alim lah. Saya pergi temu bual isteri orang alim ni. Okey. Cerita orang alim ni 3-4 tahun lepas lah kematiannya. Dia pukul 1 pagi, maksudnya di Hospital Somban, pukul 1 pagi dia kojut anaknya. Dia kata mandikan abah ni. Dia kata pukul 1 pagi. Dia kata anak pukul 1 pagi ni bah, kata dia. Bukan dah pagi. Dia kata tak ada. Dia nak mandi juga. Dia kata kang subuh kang sonang, kata dia. Jadi anak ni pun bawa lah ayah ni pergi bilik air hospital ni. Mandikan, ngosok gigi pun dah. Ni cerita, ni balunya cerita pada saya. Okay. Saya rakamkan percakapan tu, ngosok gigi. Mandi bersih ni. Ni pukul 1 pagi. Dah lepas mandi tu, lap lah tubuh ni. Luk tubuh, lap. Sampai koreng lah. Kira lap tu. Sajuk pula kan pukul 1 pagi. Balik ke katil. Pukul 3 pagi meninggal. Tapi pukul 3 pagi tu orang pergi tengok jenazahnya basahnya, basah macam mandi. Basah, dia kata basah macam baru mandi tadi. Padahal tadi pukul 1 mandi dah lap dah. Ngosok gigi pun dah bersih lah badan. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nanti kan kalau kita mungkin sampai nanti, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebelum wafat gosok gigi dulu, bersiwak dulu. Maknanya siwak tu masa tu dipegang oleh Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Abdurrahman bin Abi Bakar ni adik-beradik dengan Aisyah radhiyallahu anha. Abdurrahman ni bawa siwak, kayu siwak tu. Lepas tu Nabi SAW tunjuk macam mata tu macam nak kayu tu, ambil gosok gigi, lepas tu wafat. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi
amalan memberus gigi atau bersiwak ni amalan yang baik, ya. Ialah dimandikan, curah badan baginda dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas curah, ini semua kehendak Allah semua. Yang tadi itu kaedah je, ya. Sehat baginda pun masuk dalam masjid Nabawi, duduk atas mimbar, lalu berpidato, bercakaplah, berikan tazkirah, peringatan. Maksudnya hari Rabu ni, ya, bukan hari Jumaat, hari Rabu. Kalau khutbah kan hari Jumaat pula, bercakap, berpidato, berpesan, berikan tazkirah, peringatan kepada ramailah orang masa tu hadir. Okay. Nabi SAW lah masa tu dalam keadaan yang agak uzur ni, mungkin kemampuan untuk bercakap dengan nada suara yang nyaring tu tak apa boleh mungkin. Jadi baginda pun kata, rapat sini. Rapat, ya. Ini majlis yang terakhir ni, hari Rabu ni. Lepas tu langsung tak ada jumpa orang lagi dah. Kalau untuk jumpa orang untuk menyampaikan tazkirah ni, tak ada lagi. Ni penghabis ni hari Rabu ni. Baginda kata ni, rapat semua rapat sini. Baginda berpesan beberapa perkara. Satu, baginda berpesan, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka sanggup menukar kubur nabi mereka menjadi masjid, yakni tempat ibadah. Dan baginda berpesan, la tattakhidhu qabri wathanan yu'badu. Janganlah kamu buat pula saya punya kubur ni besok jadi tempat sembahan pula. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang Yahudi adalah macam tu kan. Yahudi ni macam Bani Israel lah. Bani Israel kan ramai Nabi yang dilantik daripada Bani Israel. Yang kita tahu nama sekian, yang tak tahu kita tak tahu nama pun sekian. Jadi mereka ni itulah perangai. Konon-kononnya Bani Israel ni bunuh Nabi pun dia juga. Konon-kononnya lah. Sebagai penghormatan kepada Nabi yang dia sayang tu, dijadikan sebagai tempat semayang ni ataupun tempat sembahan. Nabi SAW melarang perbuatan tersebut, ya. Ini dalam syarah kepada Muwatta Imam Malik mengatakan, maksud larangan Nabi itu ialah an-nahyu anis sujudi ala kuburil anbiya. Larangan sujud atas kubur para nabi, ataupun jangan jadikan kubur nabi ini sebagai kiblat untuk menjadikan arah semayang. Sama ada kubur ke ataupun semua kesan-kesan yang ditinggalkan oleh Nabi, jangan dijadikan sampai ke tahap itu. Bolehlah kita ingati, kita kenang, tapi jangan dijadikan sampai ke tahap macam tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan Nabi SAW menyebut lagi, yang maksudnya, sesiapa yang pernah aku rusakkan maruahnya, inilah sekarang ni, ini maruahku datang dan tuntut bela lah. Kalau nak balas pun balaslah pada hari ini, kata Nabi SAW. Tapi tak adalah, sesiapa yang orang dengar saja. Nabi SAW turun dari mimbar, salat zuhur, lepas tu sambung balik, berpidato lagi, bercakap lagi. Lepas habis yang tu, datanglah seorang lelaki, namanya tak tahu. Lelaki ini dia kata kepada Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, Tuan ada berhutang sama saya 3 dirham. Dia kata, ada berhutang sama saya 3 dirham. Dirham ni mata wang yang kocik je. Kalau besar sikit, dinar. Dia kata 3 dinar. Nabi SAW pun merintahkan Al-Fadlu tadi, yang yakni anak kepada Sayyidina Abbas. Dia kata, a'tih ya Fadl. Wahai Al-Fadl, berikan duit, beri. Habislah. Hutang tak ada lagi. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, orang yang paling banyak mengorbankan dirinya dan hartanya untuk Islam ialah Sayyidina Abu Bakar. Kalau aku boleh mengambil kekasih selain Allah SWT, akan aku ambil Sayyidina Abu Bakar. Tapi tak bolehlah, kekasih baginda ialah Allah SWT. Dan baginda bersabda, semua pintu masjid ini tutup kecuali bab Abu Bakar. Pintu Sayyidina Abu Bakar yang masih terbuka, lain tutup semua. Jadi ini sebagai signal lah bahawa khalifah yakni pengganti baginda sallallahu alaihi wasallam selepas wafat
ialah Sayyidina Abu Bakar. Ini macam signal lah dia beritahu. Bila baginda kata, pintu masjid semua tutup, satu je pintu buka, ini pintu Sayyidina Abu Bakar. Dia dipahamkan bersitu, ialah kalau nak pilih khalifah atau pengganti selepas ini, khalifah tu yang selayaknya ialah Sayyidina Abu Bakar. Empat hari sebelum wafat, hari Khamis, tadi hari Rabu. Hari Rabu ni cerita tazkirah aja. Tazkirah, cerita beri peringatan. Hari Khamis, baginda berpesan 3 perkara. Satu, baginda berpesan supaya dikeluarkan Yahudi, Nasrani dan musyrikin min jaziratil Arab. Sebenarnya tanah Arab tu jangan dibiarkan Yahudi, Nasrani dan musyrikin tinggal di situ. Yang kedua, baginda berpesan juga, iaitu berikan layanan yang baik kepada rombongan yang datang. Kalau ada orang luar datang nak berjumpa dengan kerajaan di Madinah, layanlah orang yang datang, rombongan yang datang ni sebagaimana rombongan tu makin sahabat-sahabat pergi ke negeri-negeri mereka, elok layanannya. Orang datang tempat kita pun layan elok. Ini diplomasi lah. Nabi SAW berpesan, diplomasi pun turut diajar oleh baginda SAW supaya jangan abaikan layanan, kerana dengan cara itu boleh membina hubungan yang baik antara negeri, ya. Dan yang ketiga, baginda berpesan, ini dah, as-salah wa ma malakat aimanukum. As-salah satu hal, wa ma malakat aimanukum tu satu hal yang lagi. Baginda berpesan, iaitu supaya memelihara solat. Memelihara solat, jangan diabaikan. Okay. Nabi SAW masa sakit sembahyang berjamaah. Ketika baginda sakit, sembahyang berjamaah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. 17 waktu sembahyang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Yakni bermula daripada hari kami itu Maghrib tu baginda menjadi imam lagi. Bermula Isyak hari kami, malam Jumaat. Lepas tu Jumaat, Sabtu, Ahad 5 boleh kan. Lepas tu hari kami 1 Isyak 6 boleh. Subuh pagi Senin tu 7 boleh. 7 boleh waktu sembahyang diimamkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sebab baginda uzur. Ada pun yang lain pada tu, semua baginda memimpin salat berjemaah. Ini baginda berpesan supaya jaga sembahyang. As-salah satu. Yang kedua, wa ma malakat aimanukum. Yang ni wa ma malakat aimanukum ni maksudnya ialah jangan abaikan hak. Jangan abaikan hak satu, mungkin hamba. Zaman tu hamba masih ada lagi sistem perhambaan ni. Mana-mana hamba, kalau kamu ada hamba ni hendaklah dijaga haknya, dia kata. Satu, tu maksud malakat aimanukum. Yang kedua, terkait juga dengan haiwan ataupun harta. Maknanya, apa-apa yang kita miliki, contohnya bolo haiwan, burung ke, kucing ke, apa lagi? Apa lagi? Kucing, lagi apa? Orang boleh landak pun, orang boleh arnab ke. Ni haiwan-haiwan ni dikira termasuk dalam wa malakat aimanukum. Jagalah elok apa yang kamu miliki ni. Hamba okeylah, hamba berikan haknya. Hayawan pun berikan haknya. Maknanya kalau bola burung, pastikan burung ni dia duduk di hutan dengan duduk dalam sangkar di rumah kita, dia lebih konyang duduk sangkar rumah kita lagi daripada duduk di hutan. Tapi kalau duduk sangkar rumah kita ke bulu dia habis lopehan. Mana kita tak pandai nak jaga tu. Bola ikan sama je. Bola ikan, bola kucing. Okay. Bola ikan, pastikan ikan tu cukup makanan. Yang kita balik kampung 5 hari, ikan tu melahar mencari makanan, kita tak tinggal tak posan ke orang atau mana. Baik kita lopeh yang ke sungai ataupun laut, tentu arah dia dapat makan. Okay. Kucing pun sama jugalah.
Kadang ramai orang bola kucing ni, tapi jaga baik. Kadang kena ada persefahaman dengan jiran jugalah ada bola kucing ni. Jangan kucing tak bercakap, tapi kita lah bercakap nanti bola kucing ni. Itu termasuk dalam wama malakat aimanukum. Jadi as-solah wama malakat aimanukum. Jadi dia dianggap 3 perkara lah, sebab dia macam 3 sirah di situ. Sirah 1, sirah 2, sirah 3. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa saya nak sebut lagi ni? Ya. Walaupun dalam keadaan uzur, baginda sallallahu alaihi wasallam tetap menggagahkan diri untuk pergi menunaikan solat berjemaah. Yalah, lantaran rumah tu pun dekat juga, antara rumah dengan masjid ni okey. Wuduk baginda diambilkan. Okey. Maknanya baginda dibantu untuk mengambil wuduk ni. Bantu mengambil wuduk. Masa tu ialah paip air tak ada. Kalau nak berwuduk kena letak air dalam bekas. Okey. Okey, letak air dalam bekas barulah baginda berwuduk. Sebab nak pergi ambil sendiri tu tak mampu. Siapa yang bantu ni? Yang bantu ni antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi teladannya ialah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau pasangan kita sakit, okay, kalau isteri sakit, suami bantulah isteri ni berwuduk. Kalau suami pula sakit, isteri bantulah suami ni berwuduk. Kalau patut diwudukkan, kalau dia tak mampu ambil wuduk sendiri, kita pasangan tadi walaupun berbeza jantina, bantulah suami ni ataupun pasangan kita ni biar dia dapat semayang. Biar dia dapat, tujuannya supaya dia dapat semayang. Bantulah macam mana pun, lap ke apa ke apa baik pakai, bantulah sampai macam ni. Buatlah cara seperti Aisyah radhiyallahu anha membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwuduk supaya baginda boleh bangun dan menunaikan solat. Nanti ada pula orang tanya tu, habis kalau kita bantu orang rumah kita berwuduk, dia kata, siapa nak niat dah? Dia lah niat, dia ada lagi. Kalau kita yang berwuduk kita niat, itu nak ke depan ni. Kalau orang yang berwuduk, dia pula niat. Orang yang wuduk tu ontok je. Mana lepas tu kena buat pergi depan. Dimulai isyak sebenarnya saya sebut tadi, mulai isyak hari Khamis, solat berjemaah diimamkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baginda pun tidak keluar lagi dari rumah untuk menjadi imam. 3 hari sebelum wafat, yang ni hari Sabtu lah, hari Sabtu, Jabir radhiyallahu an berkata, yang maksud, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang itu mati kecuali dia bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ya. Masa kita hidup, masa kita sihat, kita khauf. Kita khauf, takut. Banyak rasa khauf pada Allah Subhanahu wa taala. Gerunlah. Tapi bila nak meninggal, pastikan kita ini rajaknya besar. Rajak ni pengharapan yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang diajarlah. Orang yang hidup pun bantu orang yang sihat, bantu orang yang sakit ni supaya tinggi pengharapannya kepada Allah. Orang yang sedang sakit pun begitu juga. Bila dia kata, dosa saya ni Tuhan ampun ke tidak. Jadi orang yang hidup ni, orang yang sihat ni, ini bantu dia. Allah SWT ni Maha Pengampun. Ni peluang yang sikit yang ada ni, macam itulah. Berikan dia pengharapan yang tinggi. Nabi SAW sabda yang maksud, janganlah seorang itu mati melainkan dia bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. 1 hari sebelum wafat, ni hari Ahad, pasal nak pukul 9 tu. Nabi SAW membebaskan kanak-kanak yang mendampingi baginda ni. Ada kanak-kanak yang tugasan macam khadam lah. Dia membantu untuk Nabi SAW. Contohnya, ada sahabat yang percaikan batu bagi tujuan beristinja. Ada yang ni, pada hari itu Nabi SAW bebaskan semua ni, baliklah ke rumah masing-masing.
Okey. Yang kedua ni sebut ni saya ambil betul daripada Rahikul Maktum ini. Baginda memiliki ada duit sebanyak 7 dinar. Tadi dirham kan. Ini 7 dinar. 7 dinar tu baginda sedekah semua. 7 dinar ni semua disedekahkan. Sebab tu kita baca dalam buku sirah, kita tak terbaca dalam buku sirah harta Nabi sallallahu alaihi wasallam ni difaraidkan lepas meninggal dunia tak. Harta kita ni memang kena faraid tak? Ialah rumah, motosikal, kereta, tanah lagi, wang simpanan, ASB, apa lagi macamlah, tabung haji, okey. Tu semua nak kena faraid lah tu. Okey. Yang tak payah faraid ialah wang yang diterima atau sumbangan yang diterima pada hari kematian tu. Yang orang bagi kepada waris kan, dia bagi mungkin dia solok dia tangan beri, okay, sambil berjabat tangan ke, ataupun dia bagi dalam kocek waris lah, bukan kocek ni meninggal ni boleh ni, okey. Ataupun masuk dalam jak ke, tapi jangan corah nak jak tu, ada sikit walapkan sikit ataupun apalah, ada orang buat tabung, okey. Nah yang tu tak faraid pun tak apa, bukan tak faraid pun, yang tu tak termasuk dalam harta faraid. Yang lain tu kena faraid, yang lain semua difaraidkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah, kalau kita baca dalam buku sirah, baginda, harta baginda ni kita tak sampai ke tahap difaraidkan oleh wari-wari yang ada. Anak ada, Fatimah radhiyallahu anha ada, perempuan lah, yang perempuan, lelaki lah meninggal ketika masih kecil, tapi kita tak dihidak, tak diberitahu berapa banyak yang diperoleh oleh Fatimah radhiyallahu anha ni. Portion yang dapat daripada harta tak ada. Ini ada senjata pun agih semua, pedang-pedang apa semua ni. Ini ada lagi satu ni. Ini cerita baju besi. Okey. Baginda ni ada baju besi yang dipakai untuk berperang, baju rantai lah orang kata, baju besi ni digadaikan, sebenarnya bukan gandum, sebenarnya barley, syair, baginda ataupun makanan lah, baginda memerlukan makanan, jadi nak makanan ni ada pada orang Yahudi ni, okay. Jadi apa nak tukar, gadaikan baju besi pada Yahudi ni, kemudian dengan harapan mungkin satu hari esok boleh bayar balik baju besi tu, ambil. Tapi sampai wafat tak balik baju besi ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak balik. Barley itu ataupun syair ni tu, barley baginda dapatlah. Inilah yang dikaji oleh pengkaji sejarah ataupun sirah. Kat mana poi baju besi tu? Yahudi yang ngogang tu Ustaz. Di mana kat mana dihubuhnya baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Ini juga menunjukkan bahawa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup tu, boleh kita bermuamalat. Bermuamalah ni maknanya berjual belilah, berurus niaga dengan orang bukan Islam. Boleh, Sekalipun tentulah baginda sallallahu alaihi wasallam tahu dalam kalangan sahabat ni ada yang mampulah untuk memberikan baginda makanan yang diperlukan ni, tapi baginda memilih untuk menggadaikannya dengan Yahudi yang bukan Islam ni. Itulah barangkali tentulah sebabnya baginda sendiri yang lebih mengetahui. Tapi ulama mengambil faham situ bahawa boleh berurus niaga dengan yang bukan Islam. Okey. Jadi gadai ni satu bentuk transaksi dalam muamalat. Hari terakhir dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hari Isnin, Hari Isnin. Pada hari Isnin, ketika orang Islam sedang mengatur saf untuk solat di Masjid Nabawi, baginda singkap langsir, macam tabir lah, sekarang langsir kan, tuan-tuan fikir langsir rumah itu pula kan, tabir yang misahkan antara masjid dengan rumah ni. Bila buka langsir tu, orang pun tengoklah, dia kata macam dah sihat pula Nabi SAW ni, sebab bila
nampak baginda tersenyum. Bila disingkapkan lansir itu, tabir ni nampak baginda tersenyum. Orang ramai pun suka, sebab orang ramai menunggu memang sedang menunggu baginda untuk solat berjemaah bersama-sama. Tapi baginda beri isyarat, semayanglah. Tak payah tunggulah, kata semayang je lah. Okay. Yang orang ramai tadi memang menunggu kalau baginda dah senyum tu keluar untuk memimpin solat berjemaah. Tapi rupanya sebaliknya, baginda kata, baginda bagi isyarat tang jauh ya, semayanglah kata. Maknanya tak payah tunggu saya tu. Subuh itulah solat yang terakhir bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu duha hari Senin tu, duha ni lebih kurang, kalau waktu sekarang ni dalam tengah jam ke atas lah, lepas terbitnya matahari. Baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil anak anda baginda Fatimah radhiyallahu anha dan beritahu dua perkara. Perkara pertama, baginda Fatimah radhiyallahu anha berasa sedih. Perkara kedua tu, Fatimah radhiyallahu anha gembira. Apa benda ni? Apa pesanan baginda ni? Satu, Fatimah rasa sedih sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu niha sakit ni menyebabkan kematian lah, dia kata. Ini sakit ni yang tengah ni memang kesudahannya meninggal. Bila Fatimah radhiyallahu anha diberitahu macam tu, Fatimah berasa sangat sedih. Yang kedua, ayat ni Fatimah radhiyallahu anha suka sebab ayahandanya beritahu bahawa Fatimah radhiyallahu anha ini ialah orang pertama yang akan mengikut jejak langkah baginda sebelum orang lain. Apa maksudnya ni? Iaitu Fatimah lah yang pertama sekali meninggal dunia sebelum orang lain yang ada ni meninggal. Dr. Muhammad Malkawi menyebut dalam karya beliau, lebih kurang 6 bulan Dr. Muhammad Malkawi ini merengkaskan Izharul Haq. Beliau sebut dalam karya beliau ni, kata lebih kurang 6 bulan lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha pun meninggal. Yang ini Fatimah gembira. Suka dah, maknanya lepas ni meninggal suka. Agak kalau kita lah orang tua kita beritahu, lepas habis ni sok kau lah pula agak ayo tak ada. Kata berapa pula saya lah, bah saya kocik dia yang sulung dah gitu dah. Fatimah radhiyallahu anha kesihan melihat sakit yang ditanggung oleh baginda ini. Baginda kata tu salah risau. Tu salah risau. Lepas ni tak ada la karba ba'dal yaum. Lepas ni tak ada susah ke dah, tak ada. Jadi banyaklah interaksi baginda dengan Fatimah ni ujung-ujung tu, radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan dan Al-Husain, sebutannya Husain. Lepas tu dicium, ni cucu lah. Cucu cium. Lepas tu pesan-pesan benda yang baik-baik. Lepas tu baginda memanggil semua isteri pula. Panggil semua isteri. Lepas tu pesan juga pada isteri ni dengan pesanan yang baik-baik. Kadang kita pun tengok orang kita pun ada macam ni kan. Dia nak meninggal, dipanggil lah anak cakap, panggil cucu cucunya, anaknya ke pun ciumnya. Okay. Kalau tahu petanda lah. Ada ke orang cium-cium lepas tu sihat balik dia? Tak ada. Lah hari tu ya kau faham nak apa tu. Sihat lah dia. Tapi Nabi SAW ni, para Nabi ni macam ni. Para Nabi ni memang diberitahu saat kematiannya tu. Ajal para Nabi ni memang telah diberitahu lebih awal. Ajal kita tak beritahu. Kalau beritahu, surau Jibo ini 2 kali ganda besar benda ni lagi. Tak ada pergi mana kita pergi surau je kita. Bila ni waktu duha cerita ni waktu duha ni. Duha, kemudian baginda bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah," dia kata, "aku masih lagi mendapati bisa racun yang termakan dekat Khaybar marin macam naik baliklah," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya ialah masa peperangan Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan oleh seorang wanita. Wanita itu mulut dia selidik dulu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan apa? Dia orang cakap kambing. Dia orang kata para sahabat kata kambing.
Oh, kambing. Dia kata kalau kambing ni bahagian mana yang suka? Katalah satu bahagian daripada kambing ni yang baginda suka, dia beritahu. Jadi wanita ni bukan Muslim lah. Dia ambil kambing seekor, dibubuhnya racun. Dia racunnya seekor kambing tu. Lepas tu bahagian yang baginda suka tu, lebihkannya racunnya kat situ. Kemudian dihidangkan kepada Nabi SAW. Dihidangkan. Hanyalah Nabi SAW ni tak tahu perkara gaib. Kalau tahu perkara gaib, takkan berlaku macam tu, takkan tambahkan pisau kan. Dibawa kepada Nabi SAW, bawa. Sampai di depan Nabi SAW, ialah makanan kegemaran. Ialah, kalau kita pun antara kambing mau ayam. Garanti kambing. Garanti kambing. Lebih lagi yang berolek tu. Beratur. Nabi SAW cubit. Cubit kambing ni. Cubit dan masuk mulut. Tak kalau dah tahulah beracun, tentulah baginda tak usik kan. Tapi usik, cubit masuk mulut. Sampai dalam mulut, kambing ni bercakap. Daging kambing ni, bukan kambing yang kek padang tu tau. Kambing yang dah jadi daging ni bercakap dah, inni masmumah. Saya ni beracun ni, tu dah. Daging tu bercakap. Maksud itulah baginda luahkan. Keluarkanlah, maknanya tak sampai ke dalam lah. Luahkan. Yalah, kalau kita lah daging bercakap dalam mulut, makna cak masuk mulut baik sikit gaut. Tapi kita kunyah lah, tak apa ubek tu kan, kunyah lah. Dikatakan kawan lah, dia kata tak apa ubek dah. Tak pun makan dulu ubek ni, baru makan daging ni pun ada juga macam tu. Dia kata makan betul luah kan. Maknanya tak sampai kaiku kan, tak sampai usus lah. Tapi sebab mungkin racun ni terlampau besar ni, disebabkan racun tu dilebihkan pada bahagian tadi. Itulah racun tu. Perang Khaybar ni berlaku banyak tahun sebelum tu. Rupa dalam tempoh tu dia punya bisau tu ada je dalam tubuh Nabi SAW. Sampailah masa nak wafat tu, baginda kata, ni racun marin ni rasa naik balik lah. Macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini saya nak tunjuk ni kedudukan Khaybar. Khaybar dengan Madinah, lebih kurang jauh juga. Jarak antara Khaybar dengan Madinah ni. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyandarkan tubuh Nabi kepada tubuhnya. Sandarkan macam tu. Masuklah Sena, ni yang saya sebut tadi ni pasal siwak ni. Masuklah Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Di tangan Abdurrahman ni ada siwak, ada kayu siwak. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tengok mata Nabi memandang ke arah kayu tu. Dia kata nak gosok gigi ke? Nak, kata. Minta kayu siwak yang apa tadi ni? Yang dipegang oleh Abdurrahman bin Abi Bakar ni. Minta tu yang gosok gigi tu. Gosok gigi kan, disiwakkan baginda SAW. Maknanya Aisyah radhiyallahu anha lah yang mensiwakkan gigi baginda tu, siwakkan perlahan. Di sisi baginda ada satu bekas air, celup tangan situ, lepas tu sapu air yang dicelup ni tadi ke muka. Baginda berkata, la ilaha illallah, innalil mauti sakarat. Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu pedih. Innalil mauti sakaratun, sesungguhnya kematian itu pedih. Itu Nabi SAW sendiri yang menyebut. Kalau baginda pun sebut macam tu, kita lebih parah lagi. Kita lebih parah pada ni, bagi kita jauh lebih pedih lagi. Kita yang mandang orang, kita tak tahu. Tapi orang yang Tuhan punya tubuh yang merasai itu, itulah dah. Baginda SAW menyebut innalil mauti sakaratun, sesungguhnya kematian ni pedih. Dan baginda mandang ke arah atap rumah ni, mandang ke arah atas. Kemudian baginda, mulut baginda ni kumat kamit lah. Yang baginda sebut ialah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin.
Kemudian baginda sebut lagi Allah maghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunkanlah saya, rahmatilah saya, bawalah saya pergi bertemu dengan rakan yang maha tinggi. Ar-rafiqil a'la tu ialah Allah Subhanahu wa taala. Habis dia sebut yang tu, dalam Rahiqul Mahtum sebut malat yaduhu. Dia kata malat ni, kalau boleh saya tunjuklah, tapi yang berlaku sebenar tu kita tahu. Malat ni, ini kalau kita lah, kalau kita malat yaduhu ni mana tangan tu? Itulah. Macam gitu. Habis yang tu tangan dia bergerak ke arah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Genaplah usia baginda pada masa itu 63 tahun 4 hari. Kisah ni berlaku 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kalau ikut tarikh ni, kalau kita bincangkan pun dia tak selesai juga. Cuma saya cenderung tuan-tuan tak ikut saya pun tak apa. Saya cenderung kepada pandangan mengatakan lahir tu 9 Rabiul Awal, wafat tu 12. Jadi 63 tahun 4 hari lah jumlah, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan semua yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik dari kelemahan diri saya sendiri. Jika tuan-tuan mendengar daripada orang lain perkara yang sama tapi lain huraiannya daripada apa yang telah saya sebutkan, tak mustahil kesalahan tersilap. Yang maha sempurna ialah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kata-kata saya menyinggung perasaan, saya mohon banyak-banyak maaf. Semoga menjadi ilmu kita mendapat keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Surah As-Salam. Semoga bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.